Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin Setiausaha Agung bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia pengacara majlis, Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa, Setiausaha Agung Barisan Nasional, Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin, Setiausaha Agung PAS Pusat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Yang Bahagia Datuk Chong Sin Woon, Setiausaha Agung MCA, Yang Bahagia Datuk M. Asojan, Setiausaha Agung MIC, semua saudara menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Buat pertama kalinya saya berdiri di hadapan beberapa kumpulan yang saya pernah kenal dan saya baru kenal dan saya akan kenal, kerana ini adalah merupakan tanggungjawab kita untuk mengenali di antara satu sama lain. Ada orang yang saya kenal lama ketika berjuang sama dalam Barisan Nasional. Ada orang yang saya kenal lama semasa mereka menjadi pembangkang. Ada orang yang saya dah kenal baru dalam tempoh yang agak baru tak sampai 2 tahun. Ini menunjukkan bahawa dalam mana kita nak menentukan perjuangan ini, sudah tentulah kita menempuh dengan bermacam-macam orang. Sudah tentulah cara kita untuk menentukan masa depan kita itu, kita mesti menemui bermacam-macam bentuk manusia yang ada dalam negara kita. Tapi yang penting kepada kita apa? Yang penting kepada kita adalah perjuangan. Perjuangan bagaimana? Perjuangan untuk menentukan masa depan kita, untuk menentukan masa depan agama, bangsa dan negara terus kita perjuangkan dalam negara kita. Kalau itu perjuangannya, sudah tentulah apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk mencapai matlamatnya. Matlamatnya adalah untuk berkuasa. Bagaimana cara untuk kita berkuasa? Sudah tentu dalam pilihan raya, kita yang akan menentukan. Kerana kejayaan seseorang mewakili kita adalah juga menentukan masa depan kita. Kerana kuasa yang akan boleh mengubah nasib kita. Dari semenjak kita merdeka sehinggalah pada lebih kurang 2 tahun yang lepas, kita bersama dalam kancah perjuangan untuk menentukan kita sentiasa berkuasa. Akhirnya apa yang berlaku? Kita kalah. Dan apabila kita kalah selama 2 tahun, hampir 2 tahun, apa yang berlaku? Saya dengar Datuk Chong cakap, saya dengar Setiausaha Agung MIC. Ceritanya apa? Ceritanya kita dalam keadaan begitu susah sekali. Kalau kita dah tahu bagaimana perasaan susah, maka hari ini kita berjanji kepada rakyat, selagi mana kita dapat menyatukan semua mereka yang ada dalam Dewan ini, daripada parti-parti yang ada dalam Dewan ini, insya-Allah perjuangan membela nasib bangsa akan terus menjadi kemenangan kepada kita semua. Sebab itu kita ada hari ini dalam Dewan. Setiausaha Agung Barisan Nasional. Berikan tepukan Setiausaha Agung. Setiausaha Agung Parti PAS ada. Setiausaha Agung MIC ada.
Setiausaha Agung Parti MCA ada. Dan yang akhir sekali, Parti Bersatu. Belum cukup lagi. Sebenarnya ada lagi parti-parti yang bersama dengan kita, yang bersama dalam Kerajaan Perikatan Nasional, yang hari ini daripada 1 menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, dan mungkin 12 parti yang bersama dalam Kerajaan Perikatan Nasional untuk kepentingan kita bersama. Apa lagi yang kita mau? Sudah tentulah nak menunjukkan kepada rakyat bahawa kita akan terus bersatu. Kita nak tentukan penyatuan kita ini bukan untuk parti-parti yang saya sebutkan tadi, tetapi demi untuk kepentingan rakyat di seluruh negara. Tak kira apa bangsa sekalipun. Sama ada dia Melayu, sama ada dia Cina, sama ada dia India, sama ada dia kaum-kaum lain. Yang pentingnya perjuangan kita adalah untuk rakyat bagi masa depan kita bersama. Itu perjuangan kita. Saudara-saudara, bila kita nak dapatkan kuasa, tadi saya kata pertama kena melalui pilihan raya. Tapi lepas pilihan raya kita kalah, ada orang lain yang menang. Jadi apabila orang lain menang, kita terpaksa berkorban untuk ambil alih kuasa. Siapa yang patut berkorban? Ada di kalangan kita yang berkorban untuk menentukan kita dapat balik kuasa. Orang yang berkorban itu seharus kita panggil mereka sebagai penyelamat untuk menentukan kuasa akan terus. Bukan pengkhianat, tetapi penyelamat. Jadi kalau kita dah bersama, daripada kalangan orang yang menyelamatkan kita, daripada orang yang sentiasa mahukan kuasa itu terus bersama kita. Jadi sudah tentulah kerjanya adalah untuk kita sama-sama ikhlas, sama-sama jujur, sama-sama mengetahuinya. Jangan ada perasaan curiga di antara satu sama lain. Hari ini saya nak maklumkan, sebagai Setiausaha Agung Bersatu telah bersetuju untuk bersama menyertai muafakat nasional, gabungan yang akan menentukan masa depan kita semua. Ini jemputan daripada siapa? Jemputan daripada Barisan Nasional. Terima kasih banyak. Ini Setiausaha Agung Anggup. Jemputan daripada Parti PAS. Terima kasih banyak. Dia Anggup juga. Daripada MCA. Anggup. Daripada MIC. InsyaAllah pada mana-mana pilihan raya selepas ini yang akan kita sama-sama perjuangkan. Inilah dia perjuangan yang sebenarnya. Perjuangan memerlukan pengorbanan. Pengorbanan untuk siapa? Pengorbanan untuk kita semua. Ini dalam pilihan raya kecil ini dah tahu pun calon Barisan Nasional akan menang. Yang dia letakkan calon yang begitu rupa. Buat apa? Saya nak maklumkan, calon yang menjadi calon menentang calon Barisan Nasional adalah bekas daripada ahli Bersatu yang bertanding di Teluk Intan nak jadi ketua, kalah. Saya nak maklumkan, kalau dalam parti bertanding pun kalah, ini kan pula pilihan raya di kawasan Slim ini yang akan kita tentukan kemenangan yang lebih besar. Ini letak siapa? Letak daripada siapa? Orang mana? Datang daripada mana? Semua ini patut kita kaji. Siapa yang suruh dia bertanding?
Patut juga kita kaji. Saya nak maklumkan, tiba-tiba penamaan calon, ada orang datang sini, konon-kononnya maklumkan kepada kita semua bahawa dia nak tentukan calon dia menang. Pasal kerajaan yang sebenarnya diminta oleh rakyat, berdoa kepada Allah SWT untuk kerajaan Perikatan Nasional ambil alih daripada kerajaan Pakatan Harapan. Siapa Perdana Menteri Pakatan Harapan? Kalau orang tu dah jadi Perdana Menteri selama 22 bulan, saya nak maklumkan, dia yang jemput saya menjadi ahli bersatu. Kenapa? Kerana nak memastikan bahawa Pakatan Harapan boleh didominasikan oleh pemimpin-pemimpin Melayu. Saya nak maklumkan, dia suruh saya buat Kongres Maruah Melayu. Dan permintaan beliau, saya lakukan dengan sebaik mungkin. Dalam Kongres Maruah Melayu, dia maklumkan bukan hanya dalam Dewan yang besar, tetapi juga di seluruh negara. Dia maklumkan bahawa kerajaan yang dipimpin oleh beliau ketika itu adalah kerajaan yang sudah kurang kemelayuannya. Ini kata-kata beliau dalam ucapannya, bukan kata-kata kita. Kemudian apabila terjatuhnya kerajaan tersebut, nak salahkan kita. Saya nak maklumkan, tak ada siapa yang suruh dia letak jawatan. Yang suruh dia letak jawatan adalah daripada mereka, daripada parti PKR, daripada parti DAP, daripada parti DAP, daripada parti, kerana pressure yang begitu kuat daripada parti-parti DAP, Amanah, PKR. Itu yang menyebabkan dia letak jawatan. Kalau dah letak jawatan dan kita dah ambil alih, hari ini bukan hanya kita rakyat yang menyanjung tinggi akan apa yang telah pun dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional, tetapi dunia telah mengiktiraf bagaimana kita menangani pandemik COVID-19 sebagai sebuah negara yang paling cekap untuk menguruskan melawan pandemik COVID-19. Tahniah dan syabas kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Kalau ini dah pun kita boleh lakukan, kita lakukan sebaik mungkin. Kita lakukan dengan menteri-menteri yang ada daripada gabungan kita semua dalam parlimen, walaupun dia daripada UMNO. Apa yang mereka maklumkan? Mereka mewakili Kerajaan Perikatan Nasional. Daripada PAS, mereka juga memaklumkan kepada kita dalam parlimen, mewakili Kerajaan Perikatan Nasional. Semua kita mengakui kita merupakan kerajaan mewakili Perikatan Nasional. Kalau itu telah kita umumkan, rakyat juga telah menerima Perikatan Nasional. Hari ini dengan gabungan kita semua ini, dan kita letakkan calon Barisan Nasional juga merupakan mewakili kita semua. Insya-Allah dengan keikhlasan, kejujuran, dengan kerja kuat yang dilakukan oleh semua jentera-jentera parti, insya-Allah saya berdoa supaya wakil kita, calon kita kali ini akan menang besar, dan kita buktikan kepada seluruh rakyat bahawa kita benar-benar telah bersatu demi untuk masa depan kita bersama. Inilah dia matlamat perjuangan kita, bukan untuk individu. Kalau ada orang hari ini yang keluarkan kenyataan negatif terhadap gabungan yang ingin kita lakukan, tengok hari ini semua Setiausaha Agong ada di atas pentas. Ini bukan optik, ini bukan melawak, ini bukan main-main, ini bukan lakonan, tetapi ini adalah kebenaran untuk membuktikan bahawa kami mewakili parti-parti, mewakili presiden-presiden parti,
akan tetap bersama untuk meneruskan perjuangan yang dimau, yang benar-benar diingini oleh seluruh rakyat. Itulah, saya tersasul tadi saya tengok calon masuk ni. Dan kita berikan tepukan gemuruh kepada calon kita. Tepukan tak kuat, bagi kuat sikit lah tepukan, apa salahnya? Ya? Yeah. Naik atas calon, tolong naik atas. Sekali lagi saya nak umumkan yang berbahagia saudara Muhammad Zaidi Aziz, calon Barisan Nasional N58 Slim, berikan tepukan gemuruh. Kawan lama saya. Jadi boleh menang lah, insya-Allah. Ni saya nak tanya semua pengundi-pengundi kawasan ni, hari ini buat pertama kalinya dalam sejarah kita bergabung, semua parti-parti yang ada hari ini dalam Perikatan Nasional bergabung dan mengakui bahawa kita akan bekerja kuat nak memastikan kemenangan calon kita saudara Muhammad Zaidi pada pilihan raya yang akan datang ini, insya-Allah. Saudara, saya dimaklumkan lepas ni ada dua lagi yang akan memberikan ceramah. Jadi tadi saya nak bagi tahu bahawa ada orang kata dia bukan berhenti jadi Perdana Menteri, tapi oleh kerana kerajaan dah tumbang, maka sebab itu dia berhenti jadi Perdana Menteri. Fakta saya nak maklumkan kepada semua yang mendengar. Faktanya adalah pada hari Isnin, Tun Mahathir hantar surat peletakan jawatan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Itu sebelah pagi. Sebelah pagi, Presiden parti saya Tan Sri Muhyiddin Yassin bertemu dengan Tun Mahathir. Bila bertemu, dalam pertemuan tersebut sedikit pun dia tak cerita tentang surat yang telah pun dihantar ke istana. Keluar daripada rumah Tun Mahathir, kita dengar pengumuman bahawa Tun Mahathir dah letak jawatan. Itu fakta. Tak ada siapa suruh. Maka janganlah putar belit fakta. Hari ini saya nak maklumkan bahawa dia letak jawatan. Apabila dah letak jawatan, lebih kurang pukul 1 tengah hari, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pemangku pengurusi, kerana Tun Mahathir dah letak jawatan sebagai Perdana Menteri dan pengurusi bersatu. Apabila dia dah letak jawatan sebagai pengurusi bersatu dan juga Perdana Menteri, beliau memanggil beberapa ahli-ahli MPT melalui telefon, bertanyakan apa patut beliau lakukan. Kerana pukul 2:30 petang ada wakil daripada Pakatan Harapan hendak ke istana. Maka sebab itu dia terpaksa untuk menyelamatkan negara daripada diperintah terus oleh Pakatan Harapan. Dia mengumumkan untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Maka bermakna Tan Sri Muhyiddin bersama dengan beberapa rakan ahli parlimen daripada Pakatan Harapan, termasuk daripada PKR, mengumumkan keluar daripada Pakatan Harapan
Ini adalah merupakan satu peristiwa untuk menyelamatkan negara daripada terus diperintah oleh Pakatan Harapan. Maka bermakna Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah penyelamat untuk kerajaan kita hari ini, Perikatan Nasional. Meneruskannya, dia tak mau. Dia terus nak juga letak jawatan. Apa berlaku? Keesokan harinya kita mengundi. Dalam pengundian yang buat di istana, fakta juga, tidak ada mana-mana pihak daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, tak ada pun seorang yang mencecah angka 112 untuk memerintah. Ini juga fakta. Maka Yang di-Pertuan Agong jemput sekali lagi pada hari Sabtu untuk sekali lagi semua presiden-presiden parti untuk mengemukakan cadangan-cadangan siapa yang patut menjadi Perdana Menteri. Alhamdulillah, daripada semua yang telah pun dihantar oleh presiden-presiden parti, sejarah hari ini telah menjadi sejarah. Tercatatlah bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun diumumkan pada hari Sabtu tersebut sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Ini yang sebenarnya berlaku. Jadi jangan putar beliklah. Kalau di situ, di hadapan rakyat semua dah tahu pun nak putar belit, hari ini kita buktikanlah. Dalam pilihan raya kecil Slim hari ini, kita nak bagi tahu dengan dia, tak payah cerita apa lagi. Melalui peti undi, kita buktikan bahawa kita tidak mahu lagi menerima cerita-cerita putar belit yang boleh merosakkan perpaduan negara yang dibuktikan oleh semua siswa-siswa agung yang ada dalam Dewan kita hari ini. Saya minta kepada saudara semua, marilah kita berdoa kepada Allah SWT untuk menentukan bahawa kemenangan kita hari ini adalah merupakan kemenangan yang pertama untuk gabungan kita semua. Kemudian kita mungkin berpindah ke negeri Sabah dalam pilihan raya negeri Sabah, insya-Allah yang mungkin akan diadakan tidak lama lagi. Daripada sini kemudian kita ke Sabah, dan kemudian mungkin ada pilihan raya yang ke-15. Semua ini kita buktikan rakyat mahukan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui Kerajaan Perikatan Nasional bersama gabungan-gabungan kita yang ada dalam Muafakat Nasional dan semua gabungan-gabungan di seluruh negara kita, insya-Allah. Dengan itu saya minta ampun dan maaf kiranya ada kata-kata saya yang tersalah bahasa. Tapi percayalah, apa yang saya sampaikan ini ikhlas untuk memberitahu kepada semua yang ada dalam Dewan dan kepada semua yang mendengar apa yang saya sampaikan hari ini, bahawa perjuangan kita adalah untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kita bersama. Kita tidak mahu lagi Pakatan Harapan untuk meneruskan merosak, memecah belahkan kita sesama kita. Dulu macam-macam cerita tentang perpecahan di kalangan bangsa, tetapi semenjak kita mengambil alih, sudah kurang masalah perpecahan kaum yang ada dalam negara kita. Saya sebagai Menteri Dalam Negeri, saya nak maklumkan, kalau ada lagi cerita-cerita perpecahan yang boleh menyebabkan rusahan kaum dalam negara kita, saya akan ambil tindakan dengan secepat mungkin, dengan sewajarnya. Ini janji saya kepada semua saudara. Jadi insya-Allah perjuangan ini adalah perjuangan demi untuk masa depan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.